Assalamualaikum geng. Hari ni saya akan review jam G-Shock Richman Black Panther. Sebelum anda semua menonton video saya, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe. Okey, hari ni saya ingin menerangkan pasal sedikit pasal jam G-Shock Richman Black Panther model GW9400BJ. Okey, je ni dia mari dengan tali carbon fiber. Dia ada tas solar, 20 bar water resist ataupun 200 meter ke dalam air. Dia ada mati basic dan triple sensor. Dalam main dia ni negatif display, dia nak sama dengan Richman Blackout, tapi membezakan dia dengan Richman Blackout adalah mata rimau kumbe ni, mata harimau panther ni dia warna orange. Lepas tu dia tulis Richman ni warna orange dengan sensor. Jadi kita tengok pada band dia tu. Band dia tali carbon fiber. Okey, kita boleh tengok situ. Tali carbon fiber. Dia bakar dia ni dibuat daripada Jepun. Je ni kiler dia di Thailand. Jadi tak pelik lah, sebab je ni semua keluaran dia tu di Thailand. Semua master of G kecuali Frogman. Frogman kiler dia di Jepun. Okey, je ni adalah Japan set. Dia mari dengan set Jepun, iaitu manual book dia tu dalam bahasa Jepun. Jadi untuk kita tengok manual je ni pun kita tak faham sebab dia mari dengan bahasa Jepun. Jadi keluar Japan set ni dia mari dengan tali carbon fiber. Kalau je Richman Japan set dia akan mari dengan tali carbon fiber. Walaupun model basic sekalipun, kalau Japan set dia akan mari dengan tali carbon fiber. Je ni rilis pada 2013 di market Jepun domestic market. Je ni adalah market Jepun. Itu sebab dia mari dengan Japan set. Okey, bagi saya je ni agak lawa dengan design dia tu. Dia ada 6 button di sini. Di sini button mode. Sini sensor dia. Sini adjust. Sini reverse. Sini forward. Jadi mari kita tengok sedikit apa yang ada pada je ni. Okay, untuk tengok function dia tu kita tekan lah button mode ni. Ok, memula sekali dia akan tunjuk world time. Jadi sini kita boleh pilih kita nak tengok masa negara mana. Ni masa kita, ni masa di Tokyo. Jadi kita boleh pilih kita nak tengok mana, forward, reverse. Lepas tu kita tekan product mode, dia akan pergi kepada stopwatch. Stopwatch dia ni dia boleh pergi kepada hour. Dalam display stopwatch ni dia ada hour, dia ada masa sekarang. Lepas tu stopwatch. Seterusnya dia ada countdown timer. Kita boleh set kita nak
set berapa je. Dia begitu boleh set dia berapa je kita nak. Lepas tu ni minit, ni saat. Lepas tu dia ada juga tunjuk masa sekarang. Lepas tu di sini dia tunjuk, sebab saya buat 15 minit, dia akan ambil suku daripada ni. Inilah masa saya nak countdown tu. Seterusnya kita pergi ke depan lagi, dia akan masuk ke mode alam. Dia ni ada 5 alam. Untuk on off alam ni, tekan button. Untuk kita pergi ke seterus alam, tekan button bawah ni. Dia pergi ke alam 2. Lepas tu alam 3, alam 4. Lepas tu dia ada snow. Snow ni setiap 5 minit sekali dia akan bunyi, kita boleh tutup. Lepas tu dia ada sign. Sign ni untuk setiap sejam sekali dia akan beep. Dia akan bunyi beep. Lagi dia keluar pada alam 1 balik. Di sini display dia ada, di sini tunjuk alam. Di sini masa kita. Di sini kita set alam tu pukul berapa. Next, dia pergi kepada sunset dan sunrise. Untuk kita betulkan sunset sunrise ni, kita kena setting dia punya leg long dulu, baru dia akan dapat sunset dan sunrise yang tepat kita berada. Tekan bawah ni untuk ke tarikh kehadapan 14 bulan, 15 bulan, 16 bulan dan seterusnya. Untuk kita back pada belakang balik, tekan button ni pada 12 bulan 10. Lepas tu Record ni kita record data hok kita nak record tu, hok ada pada je ni. Okay, lepas tu kita pergi kepada receive. Receive ni dia connect dengan tower radio mati basic ni. Di sini kalau kita nak set balik data dia, okay, kita nak set data je ni, kita tekan bawah ni. Tapi disebabkan di sini tak ada menara mati basic, jadi function ni macam kita tak guna. Jadi untuk kita tahu je ni last update dia bila, di sini dia tulis 30 bulan 10 masa pukul 12 2 minit pagi. Jadi tahun tak tahu tahun bila lah update je ni. Okey, kita tekan lagi, dia akan keluar kepada masa sekarang. Kita tekan button aja untuk keluarkan hari. Jadi di sini dia ada jalan pitah untuk kita ke stopwatch. Kita tekan button bawah ni, automatik dia akan stopwatch. Kita stop, reset. Untuk kita nak cepat ke masa asal tu, tekan button mode. Okey, dia akan balik pada masa asal. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang mode je ni. Jadi kita tengok pada sensor dia pula.
Okey, setiap sensor tu dia ada bunyi beep berlainan. Dia ada bunyi beep 3 kali, altimeter sekali, kompas 2 kali. Beep tu memudahkan kita pada waktu malam lah, sebab kita tak nampak, kita tekan mana-mana, jadi kita guna bunyi dia tu. Okey, di situ kita dah tahu dah 3 kali untuk barometer. Jadi di barometer ni kita boleh tengok dia ada tunjuk tekanan udara di sini, dan di sini dia ada tunjuk temperature. Lepas tu dia ada gerah barometer. Gerah ni dia akan naik turun. Kalau gerah ni naik, bermakna hari tu cerah. Kalau gerah ni turun, bermakna hari tu nak hujan ataupun mendung. Kita pergi connect sensor altimeter. Altimeter ni adalah ketinggian kita daripada paras laut. Saya ambil ikut meter. Saya set dia ikut meter. Lepas tu ni gerah. Kalau kita naik bukit, dia akan naik. Ni dia akan rekod dalam masa 2 saat ataupun berapa saat yang kita set. Lepas tu dia ada tunjuk masa sekarang. Seterusnya kita pergi kepada kompas. Kompas ni kita boleh tengok bearing dia. Lepas tu kita boleh nak koci dia punya bearing tu. Kalau nak koci bearing, tekan button bawah ni. Okey, dia akan koci bearing. Jadi kalau kita sesak lutut pun, kita boleh balik ke bearing kita berapa kita nak tu, supaya kita jumpa jalan balik. Untuk untuk kita unlock dia, tekan balik, dia akan unlock balik. Lepas tu dalam masa berapa minit, kompas ni akan dari ni kita boleh reset dia. Tekan button ni. Okey, dia akan reset balik. Okey, itulah sedikit sebanyak pasal sensor dia. Jadi untuk cek display je ni, tekan button 3 ni seretuk. Okey, dia akan tubik semua display dia ada. Okey, di ujung ni ini adalah signal, simbol signal daripada mati bensik. Jadi disebabkan di sini tak ada mati bensik, jadi simbol ni tak akan naik. Lepas tu dia ada power save, PM. Lepas tu ni digit untuk masa. Ni di sini tarikh, dan di sini graf. Kita boleh tengok belakang di sini dia semua dia tunjuk apa yang ada raja ni. Snow, alarm, sign, mute. Lepas tu dengan auto light. Kita tekan lagi, dia kita keluar macam ni. Okay, ini adalah display penuh dia. Tekan lagi, dah ketubik nombor siri untuk buku dia. Okey, itu saja untuk cek display. Lepas tu untuk kita cek dia punya solar panel dengan auto light sensor, tekan button ni seketuk. 3 button ni. Okey, dia ketubik solar. Untuk tahu solar ni function ke tak, dia letak di tengah cahaya matahari, dia ketubik lapis-lapis di sini. Dia tubik lapis-lapis bermakna solar panel tu function lagi. Kalau tak keluar tu bermakna solar panel ada masalah. Untuk ke sensor auto light, tekan button
Dia kita ambil LTL. Test. Untuk test dia buat macam ni, 40 degree. Dia kita ubik lapis-lapis, bermakna function. Okey, untuk record je masa sekarang ni, tekan button ni. Okey, dia naik record, dah record lah. Jadi untuk kita tengok, kita masuk ke mode record. Okey, di sini kita boleh forward, reverse forward. Okey, yang ni yang saya record altimeter dia pada pukul 10.29 minit 12 bulan 10. Lepas tu yang ni pada pukul 7 semalam, pukul 5 semalam. Dia ini yang tadi saya record tadi. Masa untuk clearkan ni semua, tekan button adjust ni. Tekan button adjust ni untuk clearkan satu tu saja. Untuk kita clearkan semua memori dia ni, tekan. Okey, dia akan keluar clear all. Okey, semua dah clear, semua dah kosong. Jadi itulah sebab sedikit untuk record jam ni. Kita keluar. Untuk kita setting jam ni, tekan je button adjust ni. Okey, dia akan keluar set. Ini adalah kita nak set negara mana kita nak set. Okay. Lepas tu kita boleh pergi ke setting seterusnya. Okay, ini untuk DST on atau off. On atau off, tekan button ni, on off. Untuk seterusnya, kita boleh set kepada 24 J ataupun 12 J. Tekan je button ni juga. Dan seterusnya kita pergi, dia akan set saat. Itu untuk set jam, untuk set minit, tahun, bulan dan hari. Ini untuk key ni untuk bunyi je. Kita nak mute ataupun bunyi, tekan button ni untuk adjust dia. Untuk seterusnya, light ni kita boleh setting pada 1 saat ataupun 3 saat untuk lampu tu menyala. Seterusnya, power save on off. Ni off, tekan button ni untuk on off dia. Seterusnya unit kita nak set daripada Celsius, meter ataupun HP. Tekan button atas ni untuk set Celsius dengan ni. Untuk button tengah ni HP untuk barometer. Yang ni untuk altimeter, meter ataupun feet. Seterusnya, dia balik pada setting awal tadi. Untuk keluar, tekan ni, dia akan pergi pada setting leg long. Ni untuk north. Kita nak setting ni, setting leg long ni untuk kita setting kita punya sunset sunrise. Tekan button mode ni untuk setting long dia. Tekan button ni untuk setting LED. Jadi untuk kita tahu kedudukan kita sekarang tu, kita boleh Google guna telefon ya. Lepas tu kita boleh tahu berapa degree, berapa LED long kita duduk. Jadi tekan button adjust lagi, kita keluar.
kepada asal. Okey, itulah sebut sedikit pasal gen ni, cara-cara setting dan pengenalan dia. Gen ni bagi saya amat bagus. Saya dah pakai gen ni selama 3 bulan, dan function-function yang ada pada gen ni saya boleh guna untuk harian saya, untuk tahu sunset, sunrise, hari hujan ataupun panas. Lepas tu kalau kita masuk hotel, gen ni sangat bagus untuk kita survive. Untuk survivor bolehlah guna gen ni, sebab dia ada untuk survivor gen ni sangat bagus lah, sebab dia ada kompas. Lepas tu dia ada barometer, kita boleh tahu sunset, sunrise, pukul berapa nak gelap apa. Lepas tu dengan design dia, saya amat suka dengan design dia. Harga gen ni pun anggaran dalam 1,700 hingga ke 2,000 lebih sekarang ni. Yang saya paling suka dia mari dengan tali carbon fiber. Ketahanan tali dia tu, Jepun telah reka untuk buat tali getah ni lagi tahan lama daripada sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni je dalam masa 5 tahun tali dah repuk, tali nak putus. Untuk band dia saja je ni anggaran dari 200 hingga ke 500 ke atas. Jadi itulah sebuah sedikit pasal gen ni. Untuk apa-apa permasalahan bolehlah turun ke komen di bawah, di ruang komen. Dan jangan lupa like dan subscribe channel untuk tengok video-video seterusnya.